Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Kasdi bin Kamin, moderator anda pada hari ini dalam siri webinar ataupun wacana ilmu untuk membincangkan tentang kurikulum normal baharu 2020. Jadi penonton sekalian, seperti semua sedia maklum bahawa kita telah digegarkan dengan ancaman COVID-19 yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula 18 Mac 2020 dan sehingga kini merupakan satu suasana di luar kebiasaan dan ianya memberi implikasi besar terhadap sistem persekolahan, khususnya terhadap rutin pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP di sekolah. Jadi sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan pembelajaran murid, guru-guru telah melaksanakan pembelajaran secara dalam talian, pembelajaran di rumah atau lebih dikenali sebagai home-based learning. Jadi, persoalan yang timbul adalah adakah pembelajaran dengan kaedah ini berkesan dan adakah input yang sepatutnya diterima oleh murid dapat diterima sepenuhnya, dan bagaimana pula dengan murid-murid yang tidak mempunyai akses internet, adakah mereka dapat mengikuti pembelajaran seperti sedia ada ataupun adakah guru boleh menyempurnakan kandungan kurikulum seperti yang dikehendaki, dan apa pula pelan KPM dalam memenuhi keperluan pembelajaran murid. Jadi, untuk menjawab persoalan ini, bersama-sama kita akan mengupas isu ini adalah Timbalan Pengarah Sektor Dasar dan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum, iaitu Tuan Haji Nazar Idris bin Saadun. Assalamualaikum dan selamat datang Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penonton sekalian, kita teruskan dengan persoalan yang pertama. Jadi saya pasti topik ini adalah satu topik yang sangat penting, yang sangat ditunggu-tunggu oleh guru-guru sekalian kerana melihatkan takwim persekolahan yang baru dikeluarkan. Jadi waktu yang tinggal adalah singkat bagi guru menyempurnakan kandungan kurikulum yang berbaki. Jadi sebelum itu, boleh Tuan Haji terangkan bagaimanakah PKP ini sebenarnya memberi kesan kepada pembelajaran murid, Tuan Haji? Baik, terima kasih Cik Kasdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua penonton yang saya hormati. Sebelum saya menyentuh berkaitan dengan kurikulum, saya ingin membawa sedikit perkara yang berkaitan dengan sesi persekolahan. Jadi kita semua sedia maklum bahawa berdasarkan pada takwim yang asal, sekolah telah bermula pada awal Januari, dan selepas dimaklumkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan, sekolah terpaksa ditutup bermula 13 Mac. Jadi berdasarkan pada perkiraan kami, sesi persekolahan yang telah terlaksana sehingga kini hanyalah sekitar 11 minggu. Bila dikira 11 minggu tu cakupan kurikulum itu hanyalah di sekitar 30%. Kemudian selepas kita semua maklum bahawa selepas dilaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, sehinggalah kini Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan sehinggalah diumumkan tentang pembukaan sekolah semula secara berperingkat. Contohnya sekolah akan dibuka pada 14 Julai yang akan datang ni, dan kita dapati bahawa murid tidak dapat bersekolah, tidak dapat bersemuka dalam pembelajaran mereka di sekolah adalah sekitar hampir 70 hari, Cik Kasdi, 70 hari. Dan daripada 70 hari ni, berdasarkan pada perkiraan kami, dia mencakupi kandungan lebih kurang 49%. Jadi saya nyatakan tadi, sekolah telah bersekolah selama 11 minggu, cakupannya lebih kurang 30%, tetapi apabila tidak bersekolah, jadi cakupan kurikulum yang terkesan tu, saya dapat, setelah kita membuat perkiraan, lebih kurang 49%. 49%. Jadi Cik Kasdi, macam Cik Kasdi maklumkan tadi, berlakunya home-based learning, berlakunya pembelajaran dalam talian, tapi berdasarkan kepada tinjauan
yang telah kita laksanakan atau pendapatan yang telah diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri, daripada mereka-mereka yang berkepentingan melaksanakan kajian, didapati bahawa pelaksanaan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran talian ini tidak berlaku secara sepenuhnya. Kalau kita dapat lihat antara beberapa negeri, ada negeri yang mana kita boleh kata berlaku hampir 100%, tetapi ada juga negeri-negeri di mana pembelajaran secara dalam talian ini tidak berlaku sepenuhnya. Dan kita juga berdasarkan pada kajian yang dibuat, kita dapati bahawa antara faktor yang menyebabkan mengapa berlakunya pembelajaran dalam talian ini tidak berlaku sepenuhnya kerana antaranya ialah satu, ada murid-murid kita yang tidak ada peranti langsung di rumah, tidak ada peranti, tidak ada komputer, tidak ada, malah ada juga yang tidak ada televisyen. Jadi, dan dalam masa sama juga ialah dari segi capaian internet. Ada beberapa lokasi yang mana capaian internetnya lemah. Jadi ini telah menjejaskan sedikit sebanyak untuk berlakunya pengajaran dan pembelajaran secara online tadi. Jadi kemudian Cik Kasdi, berdasarkan apa yang telah kita kaji tadi dan juga apa yang akan kita rancang, kita maklum bahawa Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita telah memaklumkan bahawa sesi persekolahan akan bermula secara berperingkat, dan kita pun dah dengar pada 24 Jun lalu telah dimulakan dengan murid tingkatan 5, dan yang akan datang ni lah pada 15 Julai, yang mana murid akan secara berperingkat akan mula bersekolah. Dan berdasarkan pada takwim persekolahan yang baru yang telah dikeluarkan, dan kita mengambil kira tempoh masa yang tinggal, iaitu lebih kurang 5 bulan, 5 bulan ataupun kalau berdasarkan hari lebih kurang 92 ke 104 hari yang masih berbaki. Jadi oleh kerana baki yang kita rasa agak terhad, kerana telah berlaku sekolah tidak bersekolah sejak sekian lama, jadi kita di pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi bahagian pembangunan kurikulum telah mengambil inisiatif untuk menjajarkan kurikulum bagi memastikan supaya kurikulum yang telah ada tu dapat disampaikan sepenuhnya menjelang akhir tahun 2020 ni lah. Baik Tuan Haji, tadi Tuan Haji ada menyentuh tentang penjajaran kurikulum. Yep. Jadi adakah maksudnya kita ada kurikulum baru ataupun macam mana? Tapi sebelum tu Tuan Haji, kita ada sedikit selingan. Jadi kita lihat dulu pesanan ini. Silakan. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Baik, itu tadi pesanan untuk semua sebelum pembukaan sekolah. Jadi, Tuan Haji, berbalik kepada persoalan saya sebelum tadi.
ramai yang ingin tahu sama ada penjajaran kurikulum ini sebenarnya adalah kurikulum baharu ataupun sebenarnya kurikulum sedia ada. Baik, penjajaran kurikulum bagi pembukaan semula sekolah tahun 2020 bukanlah bukanlah kurikulum baru. Jadi sebenarnya kita menjajarkan kurikulum yang ada, yang telah dilaksanakan sebelum ni pun, yang mana murid telah belajar daripada awal tahun. Dan kurikulum yang kita jajarkan ni adalah kurikulum di bawah kurikulum standard sekolah rendah ataupun lebih dikenali dengan KSSR, kurikulum standard kelas peralihan KSKP dan juga kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Yang mana kurikulum yang ada ni, kandungan ni kita susun semula. Kita susun semula dan kita nak pastikan supaya apabila kita melakukan penjajaran ni, kurikulum ini dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dalam takvim baru persekolahan. Jadi penjajaran ini kita buat berdasarkan pada kluster-kluster lah. Maknanya kalau berdasarkan pada kurikulum yang sedia ada, kita ada standard kandungan, kita ada standard pembelajaran, tapi kita jajarkan, kita susun semula berdasarkan 3 kluster, iaitu kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Jadi maksudnya di sini kurikulum normal baharu ni bukanlah suatu kurikulum yang baharu penonton bukan. Sekalian, tapi sebenarnya dia adalah mata pelajaran yang disusun semula. Baik, tapi apa sebenarnya tujuan penjajaran kurikulum ni dilakukan? Baik, macam saya maklumkan tadi, kita waktu persekolahan agak terhad menjelang menjelang Disember. Jadi kita laksanakan penjajaran ini untuk memastikan supaya cakupan kurikulum tu bagi tahun ni, yang mana telah pun berlangsung daripada Januari kemudian tersekat oleh kerana PKP, kita nak pastikan supaya kurikulum mata pelajaran bagi setiap mata pelajaran tahun 20 dapat disampaikan kepada murid. Itu satu. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, terdapat jurang pembelajaran kerana berlakunya PKP, dan juga saya nyatakan tadi berdasarkan pada kajian atau laporan yang disediakan, walaupun berlakunya PDP secara dalam talian, tetapi masih lagi terdapat murid yang tidak berpeluang. Jadi dengan itu terdapat jurang pembelajaran yang mana kita merasakan bahawa perkara ini perlu kita selesaikan, dan sebab itu kita lakukan penjajaran ini untuk memastikan supaya kita dapatkan balik jurang yang berlaku. Dan seterusnya kita juga dalam penjajaran ini mencadangkan beberapa alternatif terhadap akses pembelajaran. Dan kalau sebelum ni kita tahu pengajaran dan pembelajaran dalam talian, tapi sebenarnya kita juga nak pastikan supaya kurikulum itu dapat diajar. Maknanya akses pembelajaran itu bukan sahaja bentuk secara dalam talian, tetapi juga boleh dilaksanakan secara luar talian. Dan di samping itu untuk tujuan kita juga untuk mengatasi pelbagai kekangan apabila berlakunya pembelajaran secara dalam talian. Contoh yang saya kata tadi kan, ada murid yang tiada peranti atau terpaksa bergili-gili menggunakan peranti kerana dalam keluarga mereka. Dan di samping itu terdapat juga lokasi-lokasi mana capaian internet yang rendah, yang mana mereka sukar untuk akses pembelajaran secara dalam talian. Dan di samping itu juga kami dapati bahawa terdapat murid kita yang mana apabila mereka belajar di rumah, ekosistem pembelajaran mereka yang tidak kondusif. Jadi ini semua memberi kesan kepada pembelajaran anak-anak murid tadilah. Okey, Tuan Haji, tadi saya ada mendengar Tuan Haji ada menyebut tentang 3 kluster kandungan, iaitu kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, baik. Seperti yang saya nyatakan tadi, dalam penjajaran ni kita cuba susun semula lah standard kandungan, standard pembelajaran yang ada tu dalam bentuk 3 kluster ni, iaitu asas, tambahan dan pelengkap. Yang pertamanya kandungan asas ni lah yang mana tajuk-tajuk yang mana pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai murid supaya mereka tidak akan terjejas apabila mereka meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat seterusnya. Itu kandungan asas, yang mana kita rasakan bahawa kandungan asas ni perlu mendapat bimbingan guru,
dalam bilik darjah, ataupun kalau misalnya ada kekangan, mereka boleh laksanakan dengan lebih teratur di luar bilik darjah. Kemudian kandungan tambahan ni ialah sebagai kandungan yang mana pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menyokong kepada kandungan asas tadi. Dia menyokong. Dia maknanya kandungan asas tu dah ada, lepas tu dengan adanya tambahan ni dapat menyokong kandungan asas tadi. Manakala kandungan pelengkap pula ialah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkapkan atau mengharmonikan kandungan asas yang telah dipelajari. Dan perlu saya nyatakan sini bahawa kandungan tambahan dan pelengkap ni kita aturkan supaya dia memberi ruang pada guru untuk menggunakan pelbagai kaedah untuk membimbing anak-anak murid ni tadi dengan kaedah-kaedah. Contohnya kita boleh adakan secara sisipan, guru boleh laksanakan dengan projek, ataupun guru boleh memberikan latihan-latihan tertentu untuk memastikan pelajar menguasai bukan saja yang asas tapi juga tambahan dan juga pelengkap. Dan kami juga melihat pada pendidikan khas juga, kami juga turut membuat penjajaran kepada kurikulum pendidikan khas. Tetapi pendidikan khas ni lebih terbuka semana mereka tidak perlu sangat mengikut tahun. Dia perlu menguasai kurikulum yang telah kejajar tu, dan tempoh masa tu adalah lebih fleksibel. Jadi lebih fleksibel dan mereka boleh memastikan murid-murid tadi mencapai menguasai apa yang sepatut mereka kuasai seperti mana yang dihasratkan kurikulum, dan tidak ada tempoh yang ditetapkan untuk mereka melaksanakan, untuk mereka mencapai atau menguasai kandungan yang sepatutnya mereka kuasai. Baik Tuan Haji, tapi sebelum Tuan Haji teruskan, mungkin Tuan Haji boleh jelaskan dengan contoh, sebab mungkin ada guru-guru di luar sana yang mungkin masih belum jelas tentang tiga-tiga kandungan ni. Baik, terima kasih Cik Kasdi dan juga penonton, guru-guru yang saya hormati sekalian. Memang kalau kita tak beri contoh kadang-kadang susah kalau bercakap je. Jadi di sini saya nak memberi contoh, dan mungkin kalau guru, kalau tuan-tuan dan puan semua dapat melihat di skrin dan mungkin guru-guru dah biasalah dengan dokumen standard kurikulum dan prestasi yang telah dihasilkan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Ini adalah contoh mata pelajaran sejarah untuk tahun 5 yang belum dijajarkan. Ini yang kalau kita dapat lihat di mana kita aturkan kandungan tadi dalam bentuk standard kandungan, ada standard pembelajaran dan ada laju standard pentafsiran. Jadi standard prestasi, prestasi. Ini adalah contoh kurikulum yang belum dijajarkan. Jadi sekarang saya nak tunjukkan contoh kurikulum yang telah kita jajarkan. Baik. Jadi sebenarnya kalau dalam contoh macam sejarah ni, dia punya sama je. Dia punya standard kandungan dengan standard penaju sama. Baik. Cuma kita susun dia, kita jajarkan dia berdasarkan kandungan asas dan kandungan tambahan macam saya nyatakan tadi, dan juga pelengkap lah. Bagi tajuk sejarah ni, bagi tajuk untuk identiti negara kita ni, mungkin tidak ada dikenal pasti sebagai kandungan pelengkap, tapi ada kandungan asas dan tambahan. Contohnya, bagi saya bagi contoh, macam ni 91 jata negara. Apakah standard pembelajaran mereka ialah menyenaraikan lambang pada jata negara. Itu adalah kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Baik. Untuk mereka meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat seterusnya. Tetapi kalau tengok pada kandungan tambahan, menyatakan kepentingan menghormati jata negara. Nampak tak? Dia adalah bersifat nilai. Baik. Yang mana bila untuk mengajar topik ini ataupun standard pembelajaran ini, mereka boleh laksanakan secara sisipan. Mereka boleh laksanakan secara mengadakan projek-projek tertentu, dan juga boleh dilaksanakan bukan sahaja dalam bilik darjah, tapi boleh juga dilaksanakan di luar bilik darjah. Itu contoh yang pertama yang saya nak berikan. Untuk memperjelaskan lagi, saya nak pergi pula pada contoh berikutnya, contoh mata pelajaran berikutnya, iaitu Bahasa Melayu tahun 3. Bahasa Melayu. Di sini kita nampak ada 3 kandungan atau asas, tambahan dan pelengkap. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, Cik Kasih sendiri dapat tengok, kalau kandungan asas tu daripada standard pembelajaran sedia ada, kita telah
kategorikan, klusterkan. Contohnya mendengar, mengecam, sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay. Ini adalah kandungan yang mesti dikuasai. Mana murid perlu menguasai kandungan ini supaya mereka tidak akan tertinggal ataupun nanti terjejas bila mereka meneruskan pembelajaran mereka. Tapi kalau tengok pada kandungan tambahan, memahami dan menggunakan kata nama konteks tidak formal. Jadi ini sebenarnya boleh dilaksanakan dalam kaedah yang lain. Tidak semesti bersemuka. Mereka boleh laksanakan dalam kaedah contohnya sisipan semasa mereka mengajar, mana-mana topik mereka boleh sisipkan dan sebagainya. Baik. Dan begitu juga dengan kandungan pelengkap macam saya kata tadi, dia mengharmonikan. Jadi melagukan syair dan mendeklamasikan sajak serta memahami maksud. Ini juga adalah kandungan yang kita rasa kita kena pasti sebagai pelengkap dan boleh dilaksanakan dalam kaedah yang lain yang tidak semestinya bersemuka dengan guru. Itu ialah tajuk yang kedua. Yang seterusnya tajuk sains. Sains saya tunjukkan contoh yang banyak supaya ini yang memang guru-guru kita guru jelas kan. Macam guru-guru kalau sains tingkatan 3 contohnya kita tengok bagaimana kita jajarkan. Jadi guru-guru sains tentunya sudah familiar dengan kandungan sains ni. Jadi kalau kita tengok, kita telah jajarkan contohnya kalau kandungan asas bagi tajuk penjanaan tenaga elektrik. Menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik pada pelbagai sumber tenaga. Itu adalah asas yang perlu murid kuasai. Tetapi kalau kita tengok pada kandungan tambahan, memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga yang boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu, ini sebenarnya telah diajar sebelum ni. Kandungan ni telah diajar pada peringkat rendah lagi. Jadi kita anggap dia sebagai tambahan, dan ini mana guru boleh mengajar seperti membuat pengayaan kepada murid supaya mereka dapat menguasai bukan saja tambahan tu, tapi juga asas tadi dapat dikuasai melalui kaedah-kaedah yang sesuai dilaksanakan untuk murid pada murid. Baik Tuan Haji, sebelum kita teruskan, sebenarnya kita ada seseorang di dalam talian sekarang. Kita bersama-sama dengan Timbalan Pengarah Sektor Bahasa dan Kesusasteraan Bahagian Pembangunan Kurikulum, iaitu Puan Fazlina binti Said. Jadi dalam talian, Assalamualaikum Puan. Jadi persoalan kita adalah bagaimanakah guru boleh merangka PDP mereka berasaskan kemahiran dalam kurikulum, contohnya dalam bahasa Inggeris pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Kasdi atas soalan yang telah diutarakan sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, disebabkan penularan wabak COVID-19 ini, pihak KPM telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan warga pendidik dan juga murid dapat melaksanakan PDP dengan berkesan. Jadi salah satu langkah yang kita telah ambil adalah kita telah pun menjajarkan kurikulum kita itu. Kurikulum yang sedia ada telah dijajarkan supaya dengan masa yang terhad, murid-murid masih dapat mempelajari mata pelajaran dengan sistematik dan tidak ada murid yang tercicir. Oleh itu, beberapa cara kita telah sediakan, iaitu kita mengambil kira terutamanya dari segi bahasa. Kita telah mengambil kira apakah kemahiran-kemahiran bahasa yang asas, yang penting, yang perlu diajar, dan ada juga kemahiran bahasa yang dikira sebagai pelengkap. Satu keunikan bahasa ini sebab dia melibatkan kemahiran bahasa, oleh itu kemahiran itu berulang. Jadi ada ketikanya guru memang perlu mengajar kemahiran bahasa yang asas, tetapi kita juga boleh menggunakan complementary skill ataupun kemahiran pelengkap untuk memastikan pengajaran murid kita ini berterusan dan juga mereka mendapat kemahiran yang dihasratkan oleh guru dan juga murid. Saya amat yakin guru-guru kita memang mempunyai kemahiran daripada segi mereka memilih, merancang dan juga mengadaptasi standard pembelajaran dan juga standard kandungan yang asas yang diperlukan oleh murid untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, terutamanya mengenai kemahiran bahasa itu, dapat dilaksanakan dengan baik.
oleh itu guru kita perlu selektif, ya, maksudnya perlu bijak memilih standard kandungan, standard pembelajaran, dan di mana ini perlu disesuaikan, ya, dengan kemahiran-kemahiran yang difikirkan amat perlu untuk murid itu menjalani satu kaedah pembelajaran yang menyeluruh dan membolehkan mereka untuk meneruskan pembelajaran mereka pada masa-masa yang akan datang. Jadi kemahiran asas itu amat kritikal. Baik Puan. Okey, bagaimana pula, adakah schemes of work masih terpakai untuk subjek bahasa Inggeris? Schemes of work ataupun SOW yang telah disediakan untuk guru sebenarnya merupakan satu panduan, ya, yang diberikan kepada guru supaya mereka boleh merancang dan juga boleh menyesuaikan dengan kemahiran asas dan juga kemahiran complementary tadi. Walau bagaimanapun, SOW itu mempunyai banyak aktiviti yang berfokus dan berbeza. Jadi guru perlu menggunakan kebijaksanaan atau professional judgement untuk memastikan di manakah kemahiran asas yang perlu diambil dan apakah aktiviti yang sesuai untuk standard pembelajaran tersebut. Tidak semestinya semua aktiviti yang disenaraikan dalam scheme of work itu perlu diajar kepada murid. Jadi kita percaya guru boleh menggunakan professional judgement mereka untuk menyesuaikan apakah kemahiran-kemahiran yang perlu diajarkan kepada murid dan apakah kemahiran yang mungkin akan diulang, ya? Sebab kemahiran bahasa ini kadang-kadangnya kita perlu ulang sebagai satu langkah pengukuhan, dan saya percaya guru-guru kita memang mempunyai kemahiran dan juga diberi latihan untuk memilih kemahiran-kemahiran dan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian. Baiklah, terima kasih kepada Puan Fazlina atas penerangan tadi, berkaitan dengan kurikulum bahasa Inggeris. Jadi saya haraplah guru-guru bahasa Inggeris akan dapat sedikit dan input supaya mereka dapat melaksanakan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Kembali semula ke studio bersama Kasdi. Baik, terima kasih Puan Fazlina binti Said. Kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, Tuan Haji. Jadi ada kemungkinan tak, tadi kita sebut pasal berkaitan dengan kandungan asas, jadi ada kemungkinan tak kandungan asas ini tidak dapat diajarkan di sekolah? Okey, kita maklum bahawa dengan pembukaan sekolah ni, sekolah terpaksa memilih beberapa model lah. Baik. Ini bergantung pada kemudahan yang ada di sekolah. Contohnya macam model 1, mana murid semua akan hadir ke sekolah, dan seterusnya model 2 pun begitu, murid semua akan hadir ke sekolah. Tetapi model 3 di mana terdapat sekolah yang terpaksa memilih model 3, maka dalam model ini berlakunya penggiliran murid. Jadi murid-murid yang berada di sekolah itu tidak akan dapat hadir ke sekolah setiap hari. Mungkin beberapa hari dalam seminggu mereka akan hadir sekolah. Jadi maksudnya di sini ialah kita dapat menjangkakan bila berlakunya model-model ini, maka mungkin ada terdapat kandungan asas yang telah kita jajarkan tu tidak dapat disampaikan secara bersemuka. Jadi kami telah menyediakan beberapa alternatif lah untuk memastikan bahawa walaupun tidak berlaku bersemuka, tetapi sebenarnya pembelajaran tu boleh berlaku. Bukan saja di sekolah tapi juga di mana-mana, di rumah. Di rumah. Seperti yang saya maklumkan tadi, berkaitan dengan home based learning kan. Jadi sebenarnya Cik Kasdi, dalam kita merancang penjajaran ni juga kita melihat kepada jangkaan di mana murid mungkin tidak dapat berada sepenuhnya di sekolah. Disebabkan itulah kita telah memikirkan tentang kaedah pembelajaran teradun, blended learning. Kalau boleh lihat di skrin yang ada sekarang ni, sebenarnya kaedah pembelajaran teradun ataupun dalam bahasa Inggeris ni dia blended learning. Dia sebenarnya dia menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka. Dengan menggunakan pelbagai medium yang sesuai, dan kedua-dua kaedah ini akan membentuk
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan lah, bagi tujuan untuk memastikan kurikulum dapat diselesaikan. Jadi Tuan Haji, kita ingin tahu sebenarnya penjajaran kurikulum ini sebenarnya adakah dia membantu guru untuk menjimatkan masa ke ataupun bagaimana? Dia saya boleh maklumkan sini bahawa sebenarnya penjajaran ini bukanlah tujuan dia untuk menjimatkan masa PDP dan sebagainya, tetapi sebenarnya pihak bahagian pembangunan kurikulum telah melihat kita telah menjangkakan yang sekolah akan dibuka, kemudian tempoh masa yang tinggal. Jadi sebab tu kita cuba melihat dari aspek kurikulum bagaimana kita dapat sesuaikan dengan tempoh yang tinggal. Jadi kita cuba jajarkan dan kita cuba juga mencadangkan beberapa perkara macam saya kata tadi, macam saya nyatakan tadi, pembelajaran ta'adun, supaya yang pentingnya apabila sekolah berakhir pada tahun 2020 ni, pelajar akan dapat menguasai kandungan kurikulum sepenuhnya. Dan ini akan membantu murid tersebut untuk meneruskan pembelajaran mereka ke tahun yang seterusnya, tahun 2021. Okey, sebelum kita teruskan Tuan Haji, kita akan berehat sekejap sebentar dan kita akan dengar pesanan ini dulu. Tahukah anda apa yang perlu dilakukan sebelum ke sekolah? Sebaik sahaja bangun pagi, periksa suhu badan terlebih dahulu. Seluruh ahli keluarga digalakkan berbuat demikian. Jika suhu anda tinggi, kekal berada di rumah dan tidak perlu ke sekolah. Amalkan kebersihan diri. Pastikan baju sekolah yang bersih setiap hari. Para murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan sendiri. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan di sepanjang perjalanan ke sekolah. Bagi yang berjalan kaki, pastikan jarak anda ketika berjalan. Bagi murid-murid yang menaiki kenderaan awam seperti bas atau van sekolah, hendaklah sentiasa mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Sektor Pengangkutan Awam Darat. Setibanya di sekolah, anda hendaklah beratur untuk diambil suhu badan. Jika suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, anda akan dibawa ke bilik isolasi dan tidak akan dibenarkan untuk masuk ke kelas. Ibu bapa atau penjaga akan diberitahu supaya mengambil anda pulang untuk dikuarantin. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Tuan Haji, kita kembali lagi. Sebelum ni kita ada katakan tentang penjajaran ini dilakukan untuk model 3 dan Tuan Haji ada sebutkan tadi kan. Tapi adakah dia hanya untuk sekolah yang mengambil model 3 sahaja ke ataupun sebenarnya melibatkan semua sekolah sebenarnya? Boleh pakai oleh semua sekolah? Ya, sebenarnya penjajaran kurikulum kita buat ni sebenarnya boleh terpakai untuk semua sekolah. Terpakai untuk semua sekolah. Universal lah kiranya. Maknanya, tapi kalau kita lihat pada sekolah-sekolah yang terpaksa memilih model 3, maka ini memberi satu kelebihan pada mereka untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mereka dengan lebih sempurna supaya untuk memastikan
untuk memastikan murid mencapai hasil pembelajaran yang sepatutnya mereka dapat dalam seperti mana yang telah dinyatakan dalam kurikulum lah. Kita ada satu soalan cepu mas ni sebenarnya. Okey. Sebab ada guru-guru kita yang sangat proaktif semasa PKP dan mereka telah melaksanakan PDP secara dalam talian mengikut APT yang telah dirancang lah. Jadi persoalannya di sini, adakah guru-guru ini masih perlu melaksanakan atau mengajar semula kandungan tersebut yang telah diajar semasa PKP mengikut apa yang telah dijajarkan dalam dokumen ni? Baik, Cik Kasdi, tuan-tuan dan puan, kita memang tidak nafikan guru-guru ada yang sangat aktif dalam melaksanakan PDP dalam talian semasa tempoh PKP. Seperti yang saya nyatakan tadi, walaupun berlakunya PDP dalam talian tapi tidak berlaku sepenuhnya. So dalam situasi apa pun yang berlaku, guru perlu memastikan murid mencapai penguasaan, murid perlu menguasai pembelajaran yang sepatutnya mereka perolehi. Itu yang penting. Itu bagi saya itu adalah penting. Jadi walaupun berlaku pembelajaran talian, tetapi kalau misalnya guru tidak yakin kepada apa yang telah berlaku, maksudnya guru tidak yakin yang pelajar dapat menguasai apa yang mereka telah ajar, so maknanya guru tersebut boleh membuat ulangan sebagai pengayaan kan, dan sebagainya lah. Tetapi kalau misalnya dalam tempoh PKP itu kita dapati mungkin ada beberapa murid yang tidak berpeluang, jadi guru perlu buat sesuatu lah. Jadi maknanya kita nak pastikan yang walaupun telah berlaku pembelajaran dan talian, kita perlu pastikan yang murid-murid tadi yang berada di rumah belajar dan dapat menguasai apa yang sepatutnya mereka kuasai berdasarkan kurikulum yang telah kita tetapkan. Baik. Okey, Tuan Haji, tadi kita ada menyentuh tentang pembelajaran ta'adun ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah blended learning. Jadi mungkin Tuan Haji boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai pembelajaran ta'adun ini dan bagaimana caranya guru ini boleh gunakan pendekatan pembelajaran ta'adun ini dalam melaksanakan PDP selepas pembukaan sekolah nanti. Baik, macam saya maklumkan tadi Cik Kasdi, kaedah pembelajaran yang kita ingin mencadangkan ataupun bagi kami itulah satu kaedah yang terbaik buat masa ini. Iaitu kaedah pembelajaran yang menggabungkan teknik pengajaran bersemuka, maksudnya murid bersama guru dalam bilik ajar ataupun di sekolah, dan juga pembelajaran tidak bersemuka, yang mana berlakunya pembelajaran di luar bilik ajar ataupun di rumah, yang mana kita istilahkan sebagai home based learning kan, pembelajaran di rumah. Jadi dalam pembelajaran di luar bilik ajar ataupun di rumah, dia tidak semestinya berlaku dalam talian. Jadi kita ada dua keadaan bila berlakunya pembelajaran rumah. Satu ialah pembelajaran yang boleh berlaku secara dalam talian dengan menggunakan telesidang, video dan sebagainya. Dan dalam masa sama boleh juga berlaku aktif pembelajaran kendiri yang berasaskan pembelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari sebelum ini. Maksudnya saya ialah boleh juga berlaku pembelajaran kendiri berstruktur, yang mana dia merupakan aktiviti pembelajaran kendiri berasaskan pembelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari sebelum ini semasa di dalam di sekolah dan sebagainya lah. Itu ialah pembelajaran ta'adun lah. Dan bila saya bercakap tentang pembelajaran di rumah ni, jadi kita sebenarnya mengalu-alukan sokongan bantuan daripada pelbagai pihak. Bagi kami, apabila kita nak melaksanakan home based learning ni, kita perlu ada satu perancangan yang teliti lah. Contohnya kita memerlukan supaya guru memainkan peranannya dalam merancang apa saja pembelajaran yang nak diajar
oleh guru tadi kepada murid di rumah. Jadi kena ada perancangan yang sebaik mungkin lah. Dan di samping itu sekolah perlu merangka jadual. Kalau berlakunya penggiliran tadi kan, macam saya kata tadi, berlakunya penggiliran, maka apabila murid bersekolah okey, tapi bila murid berada di rumah, perlu ada perancangan atau penjaluran bagi murid ni supaya mereka belajar di rumah. Jadi murid, kita haraplah bila ditetapkan mereka belajar di rumah, mereka juga dapat mengikuti jadual yang telah diolah oleh guru dan sebagainya, supaya mereka dapat belajar di rumah. Dan untuk tujuan home base ni, kita memerlukan sokongan juga. Contoh ibu bapa, kita perlu mereka memberi sokongan, membantu supaya murid ni dapat belajar dengan lebih berkesan bila mereka berada di rumah. Dan begitu juga kita mengharapkan sokongan daripada komuniti setempat, NGO dan sebagainya, supaya mereka juga dapat bantu. Contohnya senang je, misalnya kalau di rumah tu kurang kondisi, bagaimana kita boleh sediakan ruang untuk mereka, untuk mereka belajar di rumah ataupun di dan di samping itu, di segi capaian internet macam ni kan, mungkin pihak komuniti boleh bantu dari segi bagaimana kita boleh memberi akses kepada mereka supaya mereka boleh belajar menerusi internet, dan di mana tadi macam saya nyatakan tadi, boleh juga berlaku pembelajaran online semasa home base ini. Itu pun bergantung pada kesesuaian terdapatnya peranti dan sebagainya di pihak murid. Tapi kalau sekiranya, bagaimana pula kalau sekiranya murid itu sebenarnya tidak mempunyai peranti ataupun capaian internet, bagaimana mereka dapat menjalankan pembelajaran di rumah? Itu yang saya tadi pun dah maklumkan, bahawa bila melaksanakan pembelajaran rumah ataupun home base ni, sebenarnya dia tidak semestinya berlaku pembelajaran dalam talian, tak semestinya. Jadi maksudnya murid tidak semestinya ada peranti dan sebagainya, tetapi yang penting ialah bagaimana guru melihat kesesuaian. Sebab apa? Ialah kalau murid dapat berdepan dengan guru, walaupun dalam talian, itu adalah baiklah. Tetapi kalau misalnya tidak ada pilihan lain, maka guru perlu merancang. Ini yang dikatakan pembelajaran kendiri berstruktur. Di mana guru perlulah memikirkan, kalau misalnya murid perlu belajar di rumah, apakah bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk murid. Contoh macam modul ke kit pembelajaran dan sebagainya, supaya kita dapat pastikan supaya murid tadi belajar di rumah. Itu yang penting lah. Baik Tuan Haji, kita sebenarnya ada sebenarnya di talian sekarang Puan Rafiah binti Abdul Talib, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Sivik dan Pendidikan Moral Bahagian Pembangunan Kurikulum. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Baik, soalan saya, bagaimanakah dengan pelaksanaan pendidikan sivik di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah Puan? Waalaikumsalam Kasdi. Alhamdulillah. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Untuk pelaksanaan pendidikan sivik yang dilaksanakan di prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, saya yakin dan percaya ini adalah satu pengalaman yang baru kepada murid-murid kita dan juga rakan-rakan guru kita. Jadi secara prinsipnya, kalau kita lihat, pelaksanaan pendidikan sivik yang dilaksanakan di peringkat prasekolah dan juga sekolah rendah serta sekolah menengah boleh dilaksanakan. Boleh. Kerana pendidikan sivik ini dilaksanakan secara bersepadu, rakan-rakan guru kita menggunakan DSKP ataupun Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadbiran. Jadi rakan-rakan guru akan menggunakan standard kandungan, standard pembelajaran dan disepadukan dengan perincian pemetaan pendidikan sivik yang pihak bahagian pembangunan kurikulum sediakan. Maknanya rakan-rakan guru akan menggunakan ataupun memilih nilai teras yang kita sediakan tu ada 4 Cik Azruddin ya. Okey, ada 4. Jadi kalau kita lihat mata pelajaran yang berteraskan kepada kemahiran,
seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Rakan-rakan guru akan menentukan, maknanya mereka akan menentukan nilai teras pada minggu ketiga ataupun minggu keempat, ataupun yang dah dijajarkan mengikut bulan. Okey. Jadi maknanya prinsip yang tadi ialah bersepadu dan saya yakin boleh dilaksanakan ya, sepanjang penjajaran yang dilaksanakanlah. Okey, untuk pendidikan Islam dan juga pendidikan moral yang berteraskan kepada nilai boleh juga dilaksanakan secara bersepadu. Ya, maknanya begitu juga sama prinsipnya memilih kepada DSKP standard kandungan. Dalam DSKP standard kandungan dan SP disepadukan dengan nilai teras. Begitu juga dengan mata pelajaran sejarah. Kerana mata pelajaran sejarah ini dia berdasarkan kepada konten dan juga kronologi. Jadi rakan-rakan guru kita akan memilih perincian pemetaan, maknanya tajuk-tajuk ataupun secara selektif. Jadi secara rumusannya Cik Azharuddin, saya yakin pendidikan civic dalam mata pelajaran dan juga di peringkat prasekolah boleh dilaksanakan secara bersepadu. Terima kasih Dr. Rufiah di atas penjelasan tadi. Kita kembali semula ke studio bersama-sama dengan Cik Kasdi. Baik, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit tentang peranan pihak sekolah pula. Apakah peranan yang boleh diambil oleh pihak sekolah dalam memastikan apa yang kita hasratkan ini dapat berjalan lancar? Baik, Cik Kasdi, tuan-tuan dan puan yang semati sekalian, ialah yang pertama sekolah apabila dibuka nanti, sekolah perlulah merancang bagaimana kita nak melaksanakan. Contohnya tadi yang pertama nak memikirkan apa model mana yang sesuai untuk sekolah. Jadi dari pihak kurikulum pula kita nak memastikan bahawa sekolah dapat memikirkan bagaimana sekolah dapat menjadualkan semula apa yang telah mereka sediakan berdasarkan model pilihan tadi, dan bagaimana mereka dapat tentukan kurikulum mata pelajaran itu dapat disudahkan. Jadi untuk itu kita telah kita akan mengeluarkan satu surat makluman kepada semua sekolah untuk memaklumkan tentang penjajaran kurikulum yang telah kita laksanakan, dan juga dalam surat pemakluman itu ada meminta pihak sekolah supaya membuat memuat turun bahan-bahan yang telah pihak bahagian pembangunan kurikulum sediakan di portal BPK. Dan bahan-bahan contohnya macam bahan-bahan kurikulum yang telah kita jajarkan, dan seterusnya dalam tu menunjukkan bagaimana kita olah semula peruntukan masa minimum, jam minimum yang telah kita susun semula berdasarkan kandungan asas tambahan dan juga pelengkap tadi. Dan di sini nanti mana kita pihak jawatan kuasa kurikulum sekolah perlulah merangka semula jadual berdasarkan peruntukan masa minimum yang telah kita tetapkan dalam penjajaran kurikulum. Kemudian kita juga untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurikulum berdasarkan kurikulum jajar ni, kita juga perlulah menjalankan pemantauan berstruktur secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan PDP dan pentadbiran sekolah dan aktiviti pembelajaran murid di rumah seperti yang kita rancang. Dan seterusnya pihak sekolah juga dialu-alukan untuk membuat penambahbaikan mana perlu, dan tujuannya lah untuk meningkatkan lagi mutu PDP baik di sekolah maupun pembelajaran di rumah. Dan juga di samping itu kita juga memberi beberapa bahan-bahan sokongan untuk membantu guru dalam melaksanakan pelbagai kaedah PDP
ataupun menyediakan bahan-bahan yang tertentu bagi tujuan pelaksanaan kurikulum yang telah kita jajarkan dalam tempoh masa yang ada lah. Baik, bagaimana pula peranan panitia mata pelajaran? Apa pula yang perlu mereka lakukan? Ya, ini juga penting apabila mereka telah dapat mandat daripada pihak pentadbiran sekolah dan sebagainya, apa yang perlu mereka laksanakan ialah yang penting mereka perlulah merancang apa yang nak diajar kepada murid-murid mereka. Jadi sebenarnya kita pun macam saya nyatakan tadi, kita telah pun muat naik bahan-bahan kurikulum yang telah kita ajarkan tadi. Mereka boleh muat turun, kemudian cuba membuat sedikit analisis kepada kurikulum yang telah kita ajarkan dengan kurikulum yang telah sedia ada. Dan dari situ guru boleh merancang. Contohnya kalau guru dah melaksanakan PDP pada tajuk-tajuk berikut, kalau misalnya mereka dah laksanakan PDP pada semasa tempoh PKP, jadi mereka boleh rancang semula dan memastikan supaya kandungan yang telah kita buat tu diajar. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, jika sekiranya berlaku di mana murid terpaksa belajar di rumah, maka guru juga boleh merancang. Contohnya bagaimana mereka boleh adakan kandungan itu diajar secara bersemuka, dan bagaimana pula caranya bila kandungan itu terpaksa belajar diajar secara tidak bersemuka seperti di rumah dan sebagainya. Jadi ini adalah penting. Jadi bagi saya guru merupakan orang yang paling utama nadi utama untuk merancang. Merancang semula pengajaran dan pembelajaran. Kita di pihak kementerian cuba bantu sebaik mungkin untuk memastikan supaya guru dapat melaksanakan, dan kita nak pastikan yang pentingnya lah pelajar dapat menguasai kandungan yang telah kita tetapkan dalam kurikulum kita. Okay. Baik, Tuan Haji. Ya. Kita berehat sebentar dan kita dengar dulu pesanan ni. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan sepanjang waktu ketika di sekolah, tidak kira di dalam maupun di luar kelas. Ditandas, elakkan daripada bersesak. Pastikan tangan dibasuh menggunakan sabun. Murid-murid hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun mengikut langkah-langkah membasuh tangan yang betul. Semasa waktu rehat pula, anda digalakkan untuk makan bekal makanan yang dibawa di dalam kelas. Jika anda tidak membawa bekal makanan, anda boleh beli makanan berbungkus di kantin dan bawanya ke kelas untuk dimakan. Pastikan penjarakan sosial diamalkan di kantin. Perlu diingat bahawa anda tidak dibenarkan berkumpul atau melepak semasa waktu rehat. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Ketika pulang dari sekolah, murid-murid hendaklah berada dalam keadaan teratur untuk keluar dari kelas dan kawasan sekolah. Bagi yang menunggu untuk diambil oleh ibu bapa, pastikan penjarakan sosial semasa berada di ruang menunggu. Bagi yang pulang dengan berjalan kaki, sentiasa jarakkan diri anda 1 meter dengan orang lain. Bagi yang pulang dengan bas, lakukan penjarakan sosial semasa menunggu di hentian bas, ketika beratur untuk menaiki bas dan sepanjang berada di dalam bas. Demi menjaga kesihatan anda daripada dijangkiti COVID-19, langkah-langkah yang telah ditetapkan ini hendaklah sentiasa dipatuhi. Kepatuhan dan kerjasama anda memberi makna yang amat besar untuk negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Baik, kita kembali semula. Terima kasih kepada semua penonton yang masih lagi setia bersama kita dalam siri Wacana Ilmu, iaitu Kurikulum Normal Baharu 2020. Jadi Tuan Haji, tadi kita telah berbincang tentang peranan sekolah dalam memastikan apa yang kita hasrat ini dapat berjalan lancar. Tapi apa pula peranan ibu bapa dalam memastikan anak-anak mereka terjamin ataupun dapat mengikuti pembelajaran ni? Tentunya kita juga mengharapkan sokongan daripada ibu bapa lah, untuk memastikan bahawa pembelajaran anak-anak kita tidak terjejas.
sebelum ini pun sebelum kita berlakunya PKP ni, kita juga mengharapkan ibu bapa memberi sokongan untuk murid kita belajar. Dan apalagi dengan berlakunya apa yang telah berlaku ini, maka kita memang mengharapkan sokongan yang jitulah daripada ibu bapa. Tapi untuk itu kita juga meminta supaya pihak sekolah ataupun guru supaya sentiasa berkomunikasi dengan pihak ibu bapa untuk menentukan bagaimana kita dapat merancang pembelajaran di rumah yang berlaku. Contohnya macam kalau misalnya perlu kita fikirkan bagaimana jadual waktu di rumah tu. Jadi kalau misalnya di sekolah jadual ditentukan oleh sekolah, mana murid dia belajar berdasarkan jadual yang telah ditetapkan, tapi di rumah perlu ada sokongan ibu bapa. Kalau tidak nanti kita tak tahu sama ada murid ni ada masa yang mana mereka akan belajar dan sebagainya. Dan di samping itu kita juga kena mana-mana ibu bapa yang tidak yang berkesempatan lah, maksud saya bukannya ibu bapa yang mungkin ada ibu bapa yang sibuk kan, yang dan sebagainya, frontliner ataupun yang mereka bekerja sepenuh masa. Ibu bapa yang mana ada masa-masa tu orang boleh bantu bersama-sama. Maknanya ialah untuk anak kita kan, kita kalau boleh kita bantu, mana-mana yang boleh kita bantu, kita bantu. Dan juga mungkin dari segi dari segi keperluan pembelajaran itu sendiri, mungkin sokongan yang kita perlukan ibu bapa ialah dari segi keperluan pembelajaran. Contohnya menyediakan ruang yang kondusif untuk mereka belajar. Kita maklum bahawa mungkinlah ada mungkin oleh kerana rumah kecil dan sebagainya mereka tak dapat, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mencari satu ruang yang mana pelajar boleh belajar, memberi mana konsentrasi kepada pelajar mereka bila mereka berada di rumah. Begitu juga dengan macam sediakan bahan-bahan, contohnya macam ada minuman, makan minum dan sebagainya. Ini semua adalah bagi saya sebagai motivasi pada anak-anak kita ni untuk belajar di rumah. Dan di samping itu untuk guru apabila boleh berhubung dengan guru ibu bapa dan guru boleh berhubung sama mereka boleh mengenal pasti mana-mana kelemahan dan bagaimana kita boleh buat penambahbaikan dan sebagainya. Jadi usaha guru, usaha pihak sekolah juga penting. Betul. Mereka perlu saling berkomunikasi. Sarana melalui sarana ibu bapa dan sebagainya, supaya yang penting kita nak anak-anak kita belajar. Baik. Jadi Tuan Haji, memang sangat terperinci sekali penjelasan daripada Tuan Haji itu tadi, tapi kita nak tahu juga sekiranya adakah pihak BPK mengeluarkan apa-apa garis panduan untuk dijadikan rujukan kepada warga pendidik, mungkin kepada ibu bapa? Seperti yang saya nyatakan tadi, di samping kita sediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kurikulum yang telah kita jajarkan, kita juga menyediakan beberapa kit sokongan yang kita namakan kit sokongan. Dan kit ini bukan saja untuk pihak sekolah yang melibatkan pentadbir, guru dan sebagainya, tapi juga kit sokongan untuk ibu bapa. Jadi sebenarnya kit ini dapat kita dapat muat turun daripada laman seseorang bahagian pembangunan kurikulum. Jadi kita harap supaya kit ini dapat digunakan. Jadi kit ini sebenarnya memberi penjelasan langkah demi langkah apa yang boleh pihak sekolah, apa yang sepatutnya pihak sekolah laksanakan untuk memastikan supaya kurikulum itu dapat dilaksanakan berdasarkan pada takwim yang ataupun berdasarkan pada jumlah persekolahan yang masih berbaki lah. Begitu juga dengan kit sokongan ibu bapa juga, macam saya kata tadi, ada jelaskan apa yang sepatutnya ibu bapa lakukan untuk membantu anak-anak mereka belajar. Even dalam kit tu juga kita nyatakan bagaimana cara nak menggunakan jika sekiranya di rumah ada peranti. Mungkin peranti itu cukup untuk seorang anak, ataupun kalau misalnya peranti itu ada misalnya dalam keluarga tu ada 2-3 anak, jadi bagaimana kita bagi dia contoh-contoh bagaimana mereka nak menggunakan peranti itu berdasarkan pada masing-masing yang ada. Untuk anak nombor 1, kemudian anak nombor 2 dan seterusnya. Jadi kit tu akan menjelaskan dengan sejelasnya bagaimana ibu bapa boleh bantu anak-anak apabila berlakunya pembelajaran di rumah. Baik. Diharap kit tersebut dapatlah membantu
ibu bapa dan juga para guru di luar sana untuk melaksanakan pembelajaran apabila pembukaan sekolah yang akan datang ni lah. Jadi Tuan Haji, sebelum kita ada satu soalan terakhir. Soalan ni soalan hot juga ni. Okey. Kita nak tahu sama ada pentaksiran ini masih boleh dilaksanakan ataupun tidak sekiranya pembelajaran itu dilaksanakan di rumah. Baik, menyebut tentang pentafsiran ni. Pentafsiran yang kita hasratkan ialah pentafsiran bukannya nak membandingkan antara satu pelajar dengan satu pelajar lain. Jadi kita sebenarnya pentafsiran yang kita cuba maklumkan di sini ialah pentafsiran yang nak melihat kepada perkembangan murid itu sendiri. Ini yang kita perkenalkan dalam pentafsiran bidik darjah kita, yang mana kita sebenarnya nak memastikan murid kita mencapai tahap penguasaan yang telah kita tetapkan. Tetapi kita tidak akan membuat apa-apa perbandingan. Jadi dalam masa-masa yang ada ni, setelah kita menjajarkan kurikulum kita, jadi kita juga perlulah bersedia untuk melaksanakan pentafsiran, tetapi pentafsiran ni untuk melihat sejauh mana mereka menguasai tahap penguasaan yang telah kita tetapkan. Jadi pentafsiran ni boleh berlaku tidak semestinya di sekolah, tetapi juga boleh berlaku di rumah. Dengan cara mungkin guru menyediakan senarai semak, mungkin juga dalam masa sama mungkin kita boleh dapat bantuan daripada ibu bapa sendiri untuk menceritakan tentang perkembangan anak-anak mereka, apa mereka belajar di rumah. Jadi pentafsiran tu boleh berlaku, dan bagi saya pentafsiran tu yang pentingnya untuk mengenal pasti adakah anak-anak murid kita ni belajar. Itulah yang penting. Bukannya untuk mengukur mereka sama ada mereka ni membandingkan atau satu sama lain. Itulah. Baik. Okey Tuan Haji, begitu lengkap ataupun mendalam sekali perbincangan kita pada hari ini. Satu persatu kita kupas. Jadi mungkin sebagai penutup kita pada wacana ilmu kita kali ini, mungkin sedikit rumusan ataupun kata-kata nasihat kepada guru-guru kita di luar sana. Baik, terima kasih. Saya ialah kita telah berusaha, kita akan berusaha dengan selagi upaya kita untuk memastikan supaya anak-anak kita tidak tertinggal. Jadi sebenarnya pihak kami di bahagian pembangunan kurikulum telah cuba merangka kurikulum yang ada tu supaya untuk memastikan supaya guru-guru dapat melaksanakan kurikulum yang telah kita jajarkan tu. Dan yang pentingnya pada kami ialah bagaimana kita nak pastikan murid-murid kita dapat menguasai pembelajaran, dan yang penting lagi ialah kita nak memastikan supaya apabila menjelang ujung tahun 2020 murid telah dapat apa yang sepatut mereka dapat dalam pembelajaran mereka, dan apabila mereka melanjutkan pembelajaran mereka ke tahun seterusnya, mereka akan dapat teruskan tanpa apa-apa masalah berdasarkan apa yang telah mereka diajar pada tahun ini. Terima kasih. Pesanan kepada guru yang mungkin tengah panik sekarang ni mungkin? Bagi saya tidak perlu panik. Kita pihak kementerian pun telah meminta supaya guru-guru semua hadir ke sekolah, dan bagi saya mereka ada masa yang cukup baik, cukup sesuai untuk mereka merancang pengajaran dan pembelajaran mereka. Dan apabila kita sediakan bahan-bahan ni, bagi saya yang pentingnya guru merancang bagaimana mereka dapat selesaikan kurikulum yang kita jajarkan sehinggalah penghujung tahun 2020. Jadi tak perlu panik. Kurikulum sokongan ada, sokongan sentiasa ada, dan kami juga akan memberi bimbingan di masa ke semasa, dan ada keperluan untuk kita melawat sekolah, kita akan pergi melawat sekolah untuk bantu. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji Nazar. Jadi penonton sekalian, apa yang kita boleh katakan di sini adalah kurikulum normal baharu ini bukanlah kurikulum yang baharu, tetapi ia adalah kurikulum sedia ada yang telah disusun semula kandungannya.
dan juga kena fahamlah tentang situasi bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak dalam pembelajaran di rumah, bagaimana komuniti juga boleh membantu. Sebenarnya yang penting kerjasama itu perlu ada di kalangan semua pihak lah. Baik, jadi dengan harapan kita semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan kita doakan agar guru-guru, murid dan juga ibu bapa dapat menerima apa yang kita terangkan pada hari ini, dan juga kita akan bertemu lagi dalam siri wacana ilmu yang akan datang. Dengan itu sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.